dengan menukar sudut yang berada dalam unit radian kepada darjah. Ya. Jadi yang ini kita lihat mula, saya ulang balik di mana kita menggunakan okey, contohnya tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah. Ya. Jadi perkaitan yang penting ialah di sini iaitu pi radian adalah sama dengan 180 darjah. Jadi sekiranya kita nak mencari 2/5 pi radian dalam unit darjah, ialah kita gunakan yang inilah 180 bahagi dengan pi ni. Jadi yang ini kita ada yang kita nak tukarkan ya. Jadi kita tuliskan 2/5 pi kali dengan 180 darjah per dengan pi. Jadi dalam kes yang ni pi dengan pi kita boleh hapuskan dan jadi bila kita pemudahkan kita akan dapatlah 72 darjah. Yang seterusnya ni juga contoh dalam contoh yang pertama, ni hanya ulang kaji semulalah di mana yang penting, yang utamanya kita ingat perkaitan ini. Kalau kita nak nukarkan pi ke dalam darjah, maka kita gunakan pi radian sama dengan 180 darjah. Ya. Jadi seperti biasalah, di mana kalau kita macam kira harga barang kan. Jadi ini pengiraan macam tu jugalah kat sini. Jadi kat sini kita ada dalam radian tadi 2.25 radian sama juga dengan 2.25 tu darab dengan 180 bahagi dengan pi. Okey. Ni yang kita boleh dapat daripada kalkulator. Okey. Jadi yang seterusnya kalau kita lihat dalam contoh 2 pula, iaitu menukarkan daripada darjah ke darjah radian. Dan ini dalam sebutan pi. Jadi maksudnya kalau dalam sebutan pi, kita tak perlulah menilaikan pi tu dengan nilai yang diberikan. Iaitu biasa inilah dalam matematik tambahan biasa dia menggunakan nilai pi adalah 3.142. Jadi kalau soalan A tadi, dia hanya berikan jawapan tu dalam radian. Jadi kita tak perlulah menukarkan pi ni tadi kepada nilai 3.142. Tapi kalau sekiranya kita nak menukarkan dia tadi ke dalam, tak nak dalam sebutan pi, tak mahu lagi dalam sebutan pi, maka kita gantikanlah yang nilai pi tu lah 3.142. Okey, jadi cikgu harap kamu telah menjawab latihan daripada buku teks pada pada muka surat inilah muka surat 4. Jadi nombor 1 tu menukarkan daripada radian kepada darjah, dan untuk soalan 2 tu daripada darjah ke dalam sebutan radian. Jadi cikgu harap latihan ini kamu dah selesai, dan kita juga sebenarnya boleh menukarkan unit radian kepada darjah ataupun darjah kepada radian ini menggunakan kalkulator. Pada kelas yang awal dulu ada Hafiz dah bertanya dan cikgu telah berikan. Jadi kepada yang lain yang masih tak boleh nak tukarkan terus pada kalkulator, maka nanti bolehlah kita lihat dalam Telegram. Siapa yang perlukanlah. Jadi itu adalah bagi kalkulator yang jenis FX 570 ES Plus lah kalau yang lain tu lain pula cara untuk penukarannya. Okey. Baik. Jadi apa yang saya sebutkan ni adalah sebagai ulang kaji pada pelajaran yang lalu. Yang seterusnya kita tengok kepada pelajaran kita hari ni.
Jadi pelajaran kita hari ini adalah untuk mencari panjang lengkuk suatu bulatan. Jadi ini cikgu rujuk lah ya daripada buku teks. Sebab masa ni kita tidak ada lagi buku kerja, modul mungkin tak adalah, tak mampulah cikgu nak buat dalam tempoh yang singkat ni ya. Jadi cikgu akan cuba, tapi masalahnya saya pun belum mencari lagi buku tu, maknanya tak dapat cari lagi kat pasaran. Sebab kalau lihat secara online kita tak nampak isi kandungan buku tersebut ya. Jadi cikgu dalam proses harap-harap PKP ni cepat berakhir, kurang-kurangnya saya boleh bergerak ke Pekan Tok Intan. Buat masa ni saya tak dapat nak bergerak ke Pekan Tok Intan untuk cari buku Okey, tak apa. Jadi panjang lengkuk suatu bulatan. Jadi kita lihat apa yang dikatakan lengkuk bagi suatu bulatan. Jadi kamu boleh saya terus kepada contoh ni lah dalam konteks ni. Jadi yang di sini kita lihat dia adalah suatu bulatan. Okey. Dan dikatakan panjang lengkuk tadi. Okey. Bagi bulatan ini yang bahagian warna biru ni, A ke B dengan lilitan biru ni, ini adalah yang kita sebut sebagai lengkuk minor. Ya, lengkuk minor ni. Lengkuk minor. Okey. Dan lengkuk yang warna merah ni yang besar kita katakan major lah. Lengkuk major. Okey. Tapi di sini kita akan lihat tentang formula panjang lengkuk ni je Jadi panjang lengkuk ni ini adalah cara yang ada di sini ni adalah cara bagaimana menerbitkan rumus tapi yang penting kita lihat ni adalah AB adalah lengkuk dan yang ini adalah jejari dan sudut ini adalah sudut theta Baik, kalau formula seperti 2 pi j yang ini ini kamu dah biasa formula ni dalam matematik tapi formula yang kita akan lihat dalam topik ini untuk panjang lengkuk ni ataupun dia akan wakilkan dengan S lah akan ada satu formula yang lain jadi formula tu kita boleh lihat di dalam bahagian yang ni pada muka dalam buku teks kita. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 6. Okey. Buku teks pada muka surat 6. Jadi di sini formula dia kalau kita lihat ini adalah S lengkuk minor ni tadi. Okey, lengkuk minor ni katakan sebagai S sudut theta J jejari. Jadi nak cari panjang lengkuk ni adalah S sama dengan J theta. Cuma yang kamu kena ingat di sini, theta ini adalah dalam unit radian. Theta dalam unit radian. Jadi kalau sudut kamu tadi di dalam darjah, kena tukarlah kepada radian dahulu apabila nak menggunakan formula S sama dengan J theta ini. Okey. Jadi ini adalah contoh dalam contoh 3. Kita lihat panjang lengkuk X. Cari panjang lengkuk S. Jadi nak cari panjang lengkuk ni berapa bagi setiap sektor POQ berpusat O. Okey. Jadi kita terus je. Kalau kita nampak disebabkan sudut ni dah ada di dalam unit radian, maka kamu boleh terus gunakanlah S iaitu panjang lengkuk PQ tadi. J jejari dia adalah 5 darab dengan theta. Jadi dapatlah panjang lengkuk tu 4.5. Okey. Begitu juga dalam soalan B. Kalau kita lihat sudut ini dah dalam radian. Jadi sama juga S sama dengan jejari dia 6 darab dengan sudut 2/3 pi. Okey, jadi bila kita darabkan 6 dengan 3 ni boleh cancel jadi 2 darab 2, 4 pi. Jadi sebab dia dah beri dalam soalan ini adalah nilai pi, maka kita kena gantikanlah pi yang dia ada tu dengan nilai yang
dia beri. Jadi tak sesuai kalau kita gunakan kalkulator, sebab kalau kalkulator nilai pi itu akan lebih banyak tempat perpuluhannya ya. Jadi dia akan jadi lari daripada jawapan yang ditetapkan lah. Jadi sekiranya dia bagi kita nilai pi, wajiblah kita gunakan. Tapi kalau dia tak berikan, maka bolehlah kita menggunakan nilai daripada kalkulator. Ya. Okey. Baik. Untuk soalan yang ke bahagian C, kalau kita lihat, okey, dia nak S. S adalah yang ini. Jadi kalau kita lihat dekat sini tadi adalah 140, maka sudut yang kita kena kira adalah sudut yang di sini. Ya. Jadi sudut yang bahagian yang besar ni, kalau kita lihat, nak dapat sudut tu adalah 360 tolak dengan 140. Maka kita akan dapat 220. Ya. Jadi 220 ni tadi, kalau kita lihat dalam ni, dia terus kira kat sini ya. 220. Ni sebab dia dapatkan sudut yang pada bahagian yang ni ya. Okey. Ataupun kalau kita lihat, kita punya lengkuk ni adalah lengkuk major yang besar lah. Okey. Kemudian bila kita lihat kepada soalan ni, dia buat sekaligus ya penukaran. Ini maksudnya dia menukarkan tadi. Sebab kita nak tukarkan tadi darjah kepada radian, maka kat sini tu yang kita kena darab dengan pi per 180 ya. Barat ni nak tukarkan. Ini proses ni adalah untuk menukarkan unit tadi. Ni kita nampak. Ni dia menukarkan unit tadi lah daripada darjah kepada radian. Ya. Jadi kita akan dapat sudut itu 3.84 radian. Jadi itulah yang kita masukkan di dalam formula ni. Ya. Okey, akhirnya dapatlah panjang lengkuk tersebut. Jadi untuk menggunakan formula S sama dengan J theta, kita mestilah memastikan sudut ini dalam unit radian. Jadi kalau dia belum dalam unit radian, maka kita kena tukarkan ya, unit tersebut kepada dalam radian. Okey. Jadi itu adalah cara kita nak mendapatkan panjang lengkuk menggunakan formula S sama dengan J theta. Okey. Formula dia. Okey. Jadi latihan ya, kita boleh lihatlah dalam muka surat berikutnya, iaitu muka surat berapa ni? Muka surat 7 ya. Jadi dalam muka surat 7 ni pun kita ada satu lagi contoh. Ya. Jadi kita boleh tengok pada nota imbas kembali ni ya. Dalam imbas kembali ni kalau kita lihat, okey, ni bahagian imbas kembali. Okey. Jadi kita nampak bahawa ni diterangkan tentang sektor major ya. Lepas tu lengkuk pun lengkuk major sebab besar kan. Jadi yang kecil ni sektor minor lah ya. Dan lengkuk tu adalah lengkuk minor ya. Okey, dan di sini ada lagi satu istilah iaitu term bearing ya. Term bearing adalah luas ini kawasan yang warna hijau ni ya. Jadi yang garis yang ni tadi dinamakan sebagai perentas. Jadi ini adalah antara istilah-istilah yang akan selalu kita jumpa lah dalam soalan sukatan membulat ini ya. Okey, jadi contoh 4, saya berikan contoh 4. Jadi kita lihat rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat O dan berjejari J. Ya. Diberi sudut AOB. Jadi kita lihatlah kepada rajah AOB. Ialah 1.3 radian dan panjang lengkuk AB 2.6
ya kat sini, dan BC 1.4. Okey. Jadi soalan tu hitung nilai J. Okey. Jadi di sini kita lihat tadi untuk jejari. Jejari yang lengkap kalau kita lihat formula SJ theta. Jadi untuk dapatkan jejari kita lebih sesuai gunakan segitiga AOB, ya. Jadi kita gunakan segitiga. Ni kita lah yang memilih yang sudut sektor ni, yang sektor ni yang memilih sektor dalam sektor AOB. Ni pilihan kita sebab kita melihat di mana maklumat yang lengkap. Jadi S sama dengan 2.6, theta sama dengan 1.3. Jadi ikut rumus asal S sama dengan J theta. Tapi kita boleh tukarkan perkara rumus apabila kita nakkan jari, maka J sama dengan S per theta. Ni kita buat penukaran perkara rumus lah. Okey. Dan seterusnya masukkan nilai, maka dapatlah dari 2. Kemudian dalam sektor BOC, ini untuk sudut BOC, kita nak dapatkan sudut yang bahagian di sini. Jadi sudut dekat situ macam mana kita nak dapat? Jejari kita dah ada daripada jawapan A tadi. Dapat jejari yang ni, maka sama juga formula yang asal S sama dengan J theta. Tapi yang kita nak cari adalah theta, tukar perkara rumus. Jadi theta sama dengan S per J dan masukkan nilai, maka kita dapatlah sudut BOC dalam 0.7 dan nilai 0.7 yang kita dapat itu adalah dalam unit radian. Sebab dalam formula S sama dengan J theta, theta ini wajib dalam unit radian. Okey. Jadi cikgu telah bincangkan contoh 4 dan juga contoh 3 tadi. Dan daripada situ, okeylah sebab kita ni dalam keadaan PKP ni menggunakan tak dapat semuka. Jadi dalam secara online ni, cikgu bahagi dululah kepada kamu untuk menyelesaikan soalan latihan kendiri 1.2 ini, iaitu boleh jawab lah nombor 1, kamu jawab 1C, kemudian 1D, kemudian buat nombor 2. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kita boleh bincang semula. Jadi untuk buat masa ini, setakat ini dahulu cikgu bincangkan, dan jika ada pertanyaan nanti kita boleh bincang lagi berkaitan dengan bahagian ini.